Contoh yang seterusnya adalah yang ni, soalan yang ni. Soalan yang ni, jadi soalan dia figure 1A shows a three-stage gear system used to drive a pulley of a cable car. Jadi yang ni figure 1A, you ada pulley. Pulley ni dekat sini. Pulley dia dekat G tu. Dekat situ lah. G, pulley. And the pulley requires 8 kilonewton-meter torque to move the cable. Okay. When the power source is switched on, the time needed for the system to reach operating speed is 10 seconds as shown in figure 1B. Okay, jadi dekat figure 1B ni ada graf dalam bentuk VT. Okay, VT. Dia daripada start, daripada 0 second tu dia akan velocity dia akan naik. Dia akan naik sampailah sehingga 10 second, 10 saat. Okay. Sampailah dia mencapai 0.25 meter per second tu dia akan jadi constant. Okay, jadi yang ni lah dia operate dengan velocity 0.25 meter per second. Okay, pada kabel tu. Okay, pada kabel tu. Jadi soalan dia, calculate the power of the power source. Okay. 8 second after the power source is switched on. Okay. Yang ni maksudnya dia semasa ni. Okay. Sebelum dia sampai ke steady operation. Dan satu lagi dia suruh kira juga calculate the power of the power source during operation. I.e. T is more than 10 second. Okay. Jadi dia suruh kita cari P input. Yang ni. P input dia semasa 8 second dan juga 10 second. Okay. Jadi diberi gambar rajah ni. Okay. Diberi gambar rajah ni. You ada power source dekat sini. Lepas tu dia ada gear mesh 1, 2, 3, 4 okay, dan 5, 6. Okay. Jadi ada 3 stage gearing system. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Kemudian ada bearing. Ada bearing A, bearing B, bearing C, bearing D, bearing E, bearing F dan bearing G. Okay, ada 8 bearing. Okay, 8 bearing. Untuk inersia, okay, inersia ni hanya untuk benda yang berputar. Okay, untuk benda yang berputar dan dia selalu kita tengok shaft dia dekat mana. Okay. Dalam soalan ni, bearing, inersia yang ada adalah yang ni, satu, dekat power source satu. Yang kedua adalah pada gear 2, 3. Okay, yang ni satu shaft. Okay. Kemudian shaft 4, 5. Okay, dekat sini. Okay. Dan last sekali ni adalah pada shaft pulley. Okay, pulley dan kabel. Okay. Jadi ada 4 lah. Okay. 4 mass moment of inertia. Okay, kena ambil kira. Okay. Kemudian apa lagi maklumat yang ada? Number of trees diberi dekat sini. Bearing friction torque. Okay, yang ni untuk bearing. Yang ni adalah gear mesh efficiency. Okay, dalam kes ni adalah sama dengan 80%. Okay, 80%. Jadi yang ni sama dengan 0.8. Okay, gear mesh efficiency dia. Okay, kita teruskan. Jadi solution dia. Okay, untuk solution ni guna panggil langkah kerja yang sama. Okay, langkah kerja sama. First kena identify input dia dekat mana, output dia dekat mana. Dalam kes ni hanya ada satu input dan satu output. Input dia adalah pada power source ni. Okay, dan output adalah pada kabel ni. Pulley dan kabel ni. Okay, pulley dan kabel tu. Okay, jadi input adalah power source. Okay, yang tu sebenarnya adalah electric motor. Boleh letaklah power source. Okay. Sebab nama dia letak dekat sini power source. Untuk output tu pulley dan kabel. Okay. Letak dekat situ. Okay. Yang tu adalah step yang pertama. Untuk step yang kedua, cari semua gear ratio. Okay. Kita ada 3 stage of gearing. Okay. Jadi kena cari N12, N34 dan juga N34, alamak N saya salah ni. Yang ni sepatutnya adalah N56. Okay. Yang ni saya copy paste. Okay. N56. Okay. N56. 1, 2, 3, 4 dan 5, 6. Okay. Tolong kira yang ni dulu. Okay. Formula dia T12, T34, T34.
T1, T2, okey, T3, T4, T5, T6. Okey, jadi yang ni untuk cari gear ratio daripada 1 ke 6, N16, darabkan ke T3 tu yang akan dapat nilai ni. Okey, boleh verify tak? Okay, you ada 1, 2, 40 per 200. Jadi 1 per 5. Jadi sama dengan 0.2. Okay. Kemudian T34 adalah 50 per 250. Yang ini pun sama 1 per 5. Okay, jadi sama dengan 0.2. Okay. Dan yang ketiga T5 per T6. 60 per 300. Yang ini juga sama 1 per 5. Okay, jadi dia sama dengan 0.2. Jadi yang ni 0.2, 0.2, 0.2. Okay, bila darabkan ketiga-tiga tu yang akan dapat sama dengan 0.008. Okay, 0.008. Boleh kot? Okay, yang tu adalah step yang kedua. Okay, kemudian step yang ketiga, okay, dalam kes ni kena cari semua omega O, omega I, alpha O dan alpha I. Okay, alpha O dan alpha I. Untuk omega O, maklumat yang kita ada adalah VO sebenarnya. Okay, yang ni berpandukan ni. Okay, figure 1D ni. Okay, maklumat yang you ada adalah sebenarnya VO. Okay, VO. Untuk 8 second, okay, untuk 8 second VO semasa 8 saat ni adalah sama dengan 0.2. Boleh nampak tak? 0.2. You ada semasa 10 saat, VO adalah 0.25. Okay, 0.25. Dan kalau you buat ratio ataupun you buat kecerunan ke, okay, semasa 8 saat ni sebenarnya dia punya VO tu adalah 0.2. Okay, 0.2 meter per second. Okay, dekat sini 0.2 meter per second. R puli tu, okay, R puli, R tu adalah radius ya. Okay, jadi puli tu diameter dia adalah 2 meter. Jadi radius dia adalah 1 meter. Okay, boleh bayangkan you ada satu puli yang sebesar 2 meter. Okay, setinggi you, lepas tu tinggi lagi. Okay, yang tu sebab dia adalah kabel car. Kalau you pernah pergi naik kereta kabel ke, okay, ataupun you memang orang Langkawi ke, maksudnya, ataupun dekat mana? Kat mana lagi yang guna kabel car? Dekat Pulau Pinang ada kabel car guna saya Bukit Bendera. Apa? Yang Bukit Bendera tu. Kan? Bukit Bendera. Dekat sana nampak tak dia punya puli? Puli. Tak pasal dah pula tu. Tak nampak? Naik pun. Naik pun. Saya rasa kalau, sebab saya pernah pergi mana, bukit manakah saya pergi? Tu Langkawi yang saya nampak dia punya puli tu dia memang besar. Okay. Kalau you nak naik dekat situ, dia somewhere dekat dia punya station tu kan, dia ada banyak station kan. You boleh nampak dia punya puli tu memang besar. Dia lebih daripada 1 meter. Sebab dia dia punya kabel car kan besar kan. Okay. Satu lagi untuk kuat, okay, jadi dia guna puli tu memang besar. Okay. Jadi untuk kira omega O tu, okay, untuk kira omega O tu kita perlukan nilai VO, okay, semasa 8 saat nilai dia adalah 0.2. Okay, R puli sama dengan 1, okay, jadi masukkan sini 0.2 bagi 1, okay, 1 meter, dia akan sama dengan berapa? 0.2 radian per second. Okay, 0.2 radian per second. Okay, boleh? Masukkan nilai dalam ni. Okay, 0.2. Okay, N16 sama dengan 0.008. Okay, 0.008. Okay, jadi, ya. Yang VO tu 0.2 tu kan? 0.2.
Tengok graf VO, ni. VO. VO tu VO. 0.2. Okey. You tengok graf ni. 0.2. Mana? Yang ni pada Okey. 10 second, 10 second dia 0.25. Okey. Okey. Semasa 8 saat tu dia 8/10. Okey. Okay, you akan dapat Ini 2 lah. 0.2. Okey, 0.2 dekat situ. Boleh? Boleh ikut 0.2. Omega O sama Sekejap, dengan sekejap. 0.2. Sekejap. Nak tengok yang ni ke? Okey. Okey. Dah. Okey. Jadi sekarang ni kita dekat sini. Omega O sama dengan 0.2 radian per second. Okey. Masukkan nilai omega O tu dalam ni. Okey, 0.2. N16 kita dah ada 0.008. Okey, masukkan dalam ni. Okey. Kita akan dapat omega I. Okay, jadi omega I kita adalah sama dengan 25 radian per second. Okay, 25 radian per second. Maksudnya omega I 25, omega O 0.2. Maksudnya dia reduce. Okay, dia reduce speed tu. Okay, daripada input tu dia laju tapi output dia jadi perlahan. Okay, sebab tu dia punya cable car tu dia tak gerak laju pun. Dia perlahan je. Okay, dia gerak perlahan sahaja. Sebab dia lebih utamakan torque. Okay, bila you reduce speed, maksudnya dia increase torque. Okay, dia akan increase torque. Okay, jadi untuk cable car tu kita perlukan dia torque tu besar tapi kelajuan tu perlahan. Okay, kalau tak nanti takut pula 25 radian per second tu sebenarnya dia sangat laju. Okay, tu yang ni sangat laju 25 radian per second. Okay, jadi selesai cari omega I, okay. Cari alpha. Okay, untuk alpha, alpha output ni sebenarnya dia adalah kecerunan ni. Kecerunan graf ni. Okay, alpha output dia adalah kecerunan graf ni iaitu sama dengan 0.25 bahagi 10 saat. Okay, dia akan dapat sama dengan alpha dia 0.025 radian per second square. Okay, saya ulang. Alpha, alpha untuk kecerunan ni, dia Output. sama dengan Okey. 0.25 bahagi 10 saat sama dengan 0.025 meter per second square. Okay, yang tu adalah alpha. Sorry, bukan alpha linear acceleration. AO. Okay, sorry. Okay, jadi acceleration, output acceleration. Okay, output acceleration. Masukkan R puli kita masih sama 1 meter. Okay. Jadi akan dapat alpha O ni sama dengan 0.025 radian per second square. Okay, 0.025 radian per second square. Okay, dia dengar tak? Dekat sini hujan jadi sorry kalau tak dengar. You boleh dengar suara saya? Boleh? Tadi alpha O tadi sama dengan 0.25 bagi 10. Base pada graf. Yang tu base pada graf. Okey. Yang sekarang ni alpha O bagi dengan R puli ni. Jadi relationship dengan yang tadi tu tak ada. Yang ni linear. Yang ni adalah linear acceleration. Okay, yang ni kecerunan dia. Bila yang ni you ingat tak you punya dynamics? Yang ada graf tu. Ada graf tu. Jadi yang ni graf yang dia beri ni adalah graf VT. Okay, yang ni adalah graf VT. Okay, untuk acceleration dia adalah kecerunan graf VT ni. Okay, jadi kecerunan ni adalah acceleration output. 0.05. 0.025. Okay.
Jadi AO masukkan dalam sini 0.025. Oh. Okay. Bagi dengan R puli 1 meter, okay, you akan dapat alpha O. Okay, alpha output. Okay, 0.025 radian per second square. Okay, daripada tu masukkan nilai dalam ni. Okay, dan masukkan nilai N16 ni 0.08. Masukkan dalam ni. Okay, masukkan dalam ni, you akan dapat alpha I. Okay, yang ni lah alpha I. Okay. Yang ni ada guna omega I dan alpha I ni penting. Okay, sebab nanti nak cari T kat sini, you ada guna alpha I dekat sini satu. Lepas tu untuk omega I, you akan guna dekat sini. Okay, jadi sebab tu kita untuk step yang ketiga ni cari semua omega dan alpha. Okay, cari semua omega dan alpha. Okay, dah? Boleh kuat? Doktor. Ya. Saya nak confirmkan untuk yang omega I tu 0.22 bahagi dengan 0.08 kan? Yang ni 0.2. 0.2 saja. 0.2 kan? 0.2 saja. Sebab dia kita terus ambil nilai ni pada 8 saat ni. You gariskan graf ni, dia dekat sini 0.2 ni. 0.2 Baik. bahagi dengan yang mana panggil? Yang ni 0.2 bahagi 0.008 akan dapat omega I 35 radian per second. Okey doktor. Okey? Dapat. Okey, jadi dapat omega I, alpha I. Okey, biar dahulu. Okey, jadi next step adalah cari TI. Okey, tapi yang ni pun sama, TI tu kena cari. Okey, TI ni kena cari. Okey, kena cari. Jadi kita teruskan dengan step yang seterusnya iaitu TFI. Okay. Untuk TFI ni adalah bearing. Okay. Untuk bearing mesti rujuk pada gambar rajah. Okay. Mesti rujuk pada gambar rajah. Okay. Dalam kes ni gambar rajah. Okay. Kita ada bearing A. Okay. Untuk bearing A dia berada pada input. Okay. Bearing A dia berada pada input. Jadi you tambah terus dekat sini. Letak terus A dekat situ. Okay, untuk A. Ini friction bearing. Kemudian untuk bearing B dan C, okay, tengok dekat sini. B dan C ni dia dekat sini. Okay. Dan dia daripada input ke bearing BC ni dia kena lalu mesh 1-2. Okay, mesh 1-2. Okay. Jadi sebab tu untuk bearing BC ni, okay, kena letak B tambah C darabkan dengan N12 gear ratio bahagi dengan efisiensi. Okay, bahagi dengan efisiensi. Okay, yang tu untuk bearing B dan C. Okay, B dan C. Okay. Okay. Untuk bearing D dan E, okay, bearing D dan E dia berada dekat sini. Okay, D ni D, okay, yang ni E. Okay, jadi dia kena lalu mesh 1-2, mesh 3-4. Okay, 1-2 dan 3-4. Jadi kena darab N12, N34. Eta bahagikan dengan eta 1-2, eta 3-4. Okay, yang tu bearing D dan E. Okay, bearing D dan E, darab ni, bahagikan ni. Okay, bahagikan ni. Kemudian next adalah bearing F dan G. Okay, F dan G dia berada dekat sini. F dan G dekat sini. Dia lalu mesh 5-6 daripada sini. Okay, daripada power source. Mesh 1-2, 3-4, 5-6. Okay, jadi sebab tu formula dia jadi N12, N34, N56. Eta 12, eta 34, eta 56. Okay, jadi masukkan nilai gear ratio. Okay, masukkan nilai bearing. Okay, bearing. Okay, masukkan nilai semua bearing. Okay, semua gear ratio dan efisiensi. Okay, semua maklumat tu dah diberi. Okay, yang ni bearing. Okay. A20, BC 30, DE 50, FG 120. Okay, 120. Efisiensi 0.8. Okay, 0.8.
gear ratio, you kena rujuk pada ni atas ni. Yang ni 5-6 yang ni satu. Yang ni semua 0.2. 0.2, 0.2, 0.2. Jadi you masukkan dalam tu, nanti you akan dapat nilai TFI tu. Nilai TFI. Jadi jumlahkan 1, 2, 3, 4, ada 4 kan? 1, 2, 3, 4. You akan dapat 45 Newton meter. Akan dapat 45 Newton meter. Saya bagi you masa untuk buat yang tu, salin yang ni, TFI ni. Dia panjang sikit kan ni. Salin dan kira. Hang ke? Okey. Um, 45. Berapa? 45, okey. Ada dapat jawapan Sama Ada kawan yang kata hang tu sebab dekat sini hujan. Kadang-kadang bila hujan macam ni, dia line internet saya pun dia jadi tersedak-sedak. Okey. Dia punya ni kat sana line ni okey ke? Nampak kan? So far okey ada. Okey. So far okey. Sekejap saya nak cari. Okey, boleh ikut yang ni. Okey. Jadi kita teruskan dengan TII. Okey, jadi untuk gear train ni selalunya yang ni adalah antara jalan kerja yang paling panjang. Okey, jalan kerja yang paling panjang. Sebab kalau tengok formula dia N12 kuasa 2. Okey, bagi eta 12. Lepas tu yang ni bila ada 2 mesh tu dia kuasa 2 dekat sini, kuasa 2 dekat sini lagi. Lepas tu bagi eta dia 2 kali. Yang ni pun sama, dia kuasa 2 bagi eta. Okey. Jadi untuk TII ni, TII formula dia sama dengan I equivalent alpha I. I equivalent alpha I. Jadi untuk alpha I ni, alpha I ni sebenarnya dah kira yang ni. Jadi alpha I ni dah ada nilai. Yang tu masukkan nilai dalam ni. Untuk I equivalent tu kena kira guna formula ni. You kena kira guna formula ni. I equivalent sama dengan I power source tambah I shaft 23 darab mesh gear mesh yang dia lalu. I shaft 45 ni darab dengan gear mesh yang dia lalu. Kuasa 2 bahagi efficiency. I pulley ni pun dia darab gear mesh dan lalu 1, 2, 3, 4, 5, 6 kuasa 2 bahagi eta 1, 2, eta 3, 4, eta 5, 6. Okey. Jadi masukkan semua nilai dia. Masukkan semua nilai tu. Kalau kita tengok gambar rajah, yang ni 1. Yang ni adalah I untuk power source. Jadi I power source tu dia tak lalu mana-mana gear mesh. Sebab tu dia tak perlu guna formula yang tu. Yang ni. Tak perlu letak yang ni. Tapi untuk shaft 2-3 tu dia lalu mesh 1-2. Untuk shaft 4-5 ni dia lalu mesh 1, 2, 3, 4. Dia daripada kena tengok daripada input kena tengok daripada input. Dan untuk pulley tu dia kena lalu mesh 1, 2, 3, 4 dan 5, 6. Okey, 3 mesh tu dia kena lalu. Sebab tu formula you dekat sini
Okay, I power source tambah I shaft 23. N1202 bagi eta 12. I shaft 45 kena lalu mesh 1, 2 dan 3, 4. I pulley dia kena lalu mesh 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, sebab tu formula dia jadi macam ni. Jadi masukkan nilai, okay. Masukkan semua nilai tu dan kira, okay, pastikan you dapat ni, I equivalent sama dengan nilai ni. Okay, nilai ni. Boleh tolong kira? Okay. Dapat? Dapat nilai dia? Belum. Sama tak? Check ya, tolong check sama apa tu nilai dia. Pastikan sama. Yang ni susahnya sebab dia ada kuasa 2 tu. Boleh? Selamat dapat 4 ni. Boleh? Dah? Dapat sama tak? Ada soalan? Boleh? Saya tunggu sehingga salah seorang lagi beritahu dah dapat jawapan yang sama. Okey? Belum? Boleh tak adik guna ni? Boleh? Yang ni tak rosak ataupun dah rosak? Okey. Dah? Dapat? Dapat jawapan? Sama tak? 11.15 kilogram meter square. Yang tu adalah air equivalent. Rem. Mama cakap rem tu ataupun benda lain. Allah. Dapat? Awak semua nak pakai macam tu tapi lama gitu ke? Sekejap harus open. Mem habis lagi tu. Nanti buat apa? Dapat lagi. Eyo, mak, mama. Eyo, mak.
Saya dapat 16 ada tu. 16? Kenapa dapat 16? Oh. Saya pelik. Oh. Dapat 16 ah. 16? Boleh pastikan tak? Cek semula jawapan. Okey, saya cek balik. Sekejap ah. N12, eta 12 tu 0.8 dia bukan 0.9 dah. Dia 0.8. Efficiency. Ke saya yang salah kira? Okey, ya tu sebab apa? 0.8 bukan 0.9. Sekejap. Sebab 8. 0.8 Saya tak buat bahaya jawapan. Tinggal je. Tinggal di office. Rakan-rakan yang lain dapat 16 ke ataupun 11? 11.15. Betul tak? Betul, 11.15. 11.15. Boleh cuba semula tak yang dapat 16? Okey, sekejap tu. Okay. Dia yang susahnya yang ni dia ada kuasa 2 tu. Okay, kuasa 2 lepas tu I tu kena hati-hatilah masukkan pilih nilai yang mana. I puli 400, I syaf 45 40, I syaf 23 20, I power source tu 10. Okay, tolong cek semula yang tu. Ini sebab dia ada kuasa 2 ni. Okay, tu yang dia complicated sikit. Okay. Boleh saya teruskan? Boleh. Untuk petang ni saya teruskan sehingga habis soalannya. Lepas tu baru kita rehat boleh? Okey, tadi apa dia tu? Ya? Boleh. Ya? Apa tadi ya? 11 berapa? 11.15. 11 poin. Betul. Okey. Okay. Tak silap. Jadi bila dah dapat Kuasa. Okey. Bila dah dapat 11.15 tu masukkan dalam formula ni. Okey, masukkan dalam formula I equivalent darab alpha I. Okey. Pastikan dapat PII itu sebenarnya 34.84 Newton meter. Okey, 34.84 Newton meter. Okey, jadi kita dah selesai friction dah, inertia dah. Okey. Next step adalah untuk output. Okey, output refer to input. Okey. Jadi untuk output refer to input, kita guna formula ni. TOI bahagi TO sama dengan N16 bahagi eta 1/6. Jadi yang ni maksudnya eta ni eta 12 darab eta 34 eta darab eta 56. Okey, yang ni. Eta 16 ni. Okey, jadi masukkan nilai TO tadi dia kata T puli. Okey, diberi TO tu sama dengan 8 kilonewton meter. Okey, 8 kilonewton meter maksudnya 8000 newton meter. Okey. Jadi TO okey dekat sini 8000 newton meter. N16 ni sama dengan 0.008. Okey, N16 dan eta 16 ni 0.8 darab 0.8 darab 0.8. Okey, dan TOI itu sepatutnya dapat 125 Newton meter. Okey, dan kalau you perhatikan dekat sini daripada output ni output ni dia sebanyak 8 kilo Newton meter, tapi yang diperlukan pada input hanyalah 125 Newton meter saja. Okey, sebab tadi kita dah increase ke? Increase lah. Kita reduce, okay? Kita reduce torque dia, okay? Bukan torque. Kita reduce speed dia, okay? Kita reduce speed dia. Tapi untuk T output tu dia adalah lagi besar, okay? T output tu dia lebih besar daripada pada TI dia, okay? Pada TI dia 125 Newton meter. Okay, 125 Newton meter. Okay, jadi TOI itu sama dengan 125 Newton meter. Jadi dah boleh jawab soalan yang pertama. Dia suruh cari PI after 8 second. Okay. Jadi PI sama dengan TI omega I. TI itu kita guna
formula yang ni, nombor 4 ni. Jadi kita dah ada TFI, TII dan TOI. 45 dekat sini, 34.84, okey, tambah dengan 125. Okey, 125. Jadi TI sama dengan 204.84 Newton meter. Okey, check sama tak? Sepatutnya yang ni senang je. Okey, dia tambah saja. TI sama dengan 204.84 Newton meter. Okey. Masukkan dalam formula ni. Okey, boleh? TI sama dengan 204. TI 204. TI tu tambah kan? Betul kan? Yang mana? TI. Ya? TI tu kita tambah semua kan? Tambah semua. Tambah ketiga-tiga. Okey. Boleh? Okey. Okey, tambah ketiga-tiga. Okey, dapat TI. Kemudian untuk cari PI, power input, guna formula TI omega I. Okay, TI omega I. Omega I kita tadi sama dengan 25 radian per second. Okay, 25 radian per second. Okay, masukkan dalam formula ni akan dapat PI. Apa jawapan dia? So 4.84 dapat 25. Mega I you ada 25 radian per second. Sepatutnya you kena guna 5121. Okay, PI dia, power pada input dia sepatutnya kena guna 5121. Okay, watt semasa 8 second tu. Okay, semasa dia beroperasi selepas 8 second. Dapat 5121. Dapat. Okay, 5121. Okay, yang tu adalah PI after 8 second. Okay, selepas 8 second. Soalan kedua dia tanya PI after 10 second. Okay, PI after 10 second, jika you perhatikan dekat graf ni, okay, selepas 10 saat operation tu, okay, semasa operation dia gunakan V constant. V constant. Jadi bila V constant, automatically you punya alpha tu dia akan jadi kosong. Okay, alpha you akan jadi kosong. Okay, dekat sini. V constant, acceleration kosong, jadi alpha tu pun kosong. Okay, jadi apa yang akan jadi bila alpha tu sama dengan kosong? Okay, bila alpha tu sama dengan kosong, TII, okay, TII tu dia akan jadi kosong. Okay, dia akan jadi kosong. You rasa dia akan PI tu lebih besar, lebih kecil, okay, berbanding semasa 8 second? Boleh pastikan? Semasa dia operation dan semasa dia baru naik. Dia accelerate, okay. PI tu, okay, dia lebih besar ataupun lebih kecil. Jadi untuk cari PI, okay, untuk cari PI selepas 10 saat, TII dah jadi kosong, okay. Omega I sebenarnya dia akan berubah. Okay, omega I, okay, kalau you tengok dekat sini, omega I ni dia akan berubah sebabnya, okay, omega O tu, okay, dia bukan lagi, VO tu dia bukan lagi 0.2. Dia akan jadi 0.25. Okay, boleh ikut? Omega O dia akan jadi Maksudnya dia ambil pada 10 second lah. Ya? Dia ambil pada 10 second lah. Tadi kita ambil tu pada 8 second. Yang ni pada 10 second. Sorry kita ambil. Okay, jadi kita ambil pada 10 second. Maknanya dia dapat 0.25 lah. Omega R tu 0.25. Okay. Jadi bila masukkan semula dalam formula ni, you akan dapat omega I tu dia bukan 25 radian per second dah. Okay, dia akan jadi 31.5 radian per second. Okay. Untuk untuk TFI, TFI dia akan sama. Okay, TFI akan sama
TII dia kosong. Okay. Untuk TOI dia pun sama. Okay. Yang ni pun akan sama. Jadi masukkan dalam formula TI ni semula. Okay. Masukkan semula dalam ni nilai tu. Semua nilai you akan dapat TI yang baru. Okay. 170 Newton meter. 3125. Okey. Sama tak? 170 Newton meter TI. Okay. TI dia akan rendah. Okay. Dia akan rendah berbanding semasa dia 8 second. Okay. TI sama dengan 170 Newton meter. Selepas tu kira PI. Okay. PI guna formula TI omega I. Boleh masukkan nilai dia. TI sama dengan 170, omega I sama dengan 31.25. Tu. Ya. Yang TI yang tadi tak? Berapa nilai dia? TI Okey. 70. Boleh? TI sekejap 204. Tengok 204. 3.1. Alamak. Sama tak? Apa? Nilai dia apa? IEQ. TI. Satu. Satu dua. Satu lima tambah. Ada siapa yang dapat? PI untuk selepas 10 second. Dia punya TOI ni sama ke dah? Ya, yang mana? Yang untuk dapatkan TI selepas test second tu, TO dia sama ke? Ha? Oh tak sama. TO sama. Dia punya TO sama. Okay, TO dia sama. Okey. Yang berubah hanyalah ni. TI dia je. Omega I. Okay, omega I berubah. TII jadi kosong. Okay, jadi TII TI kosong. tu, okay, TI akan jadi 170 Newton meter. Okay, masukkan dalam ni. Omega I 31.25 masukkan dalam ni. Okay. Dia akan dapat PI sama dengan 6401.25. Okay, 6.4 kilowatt. Okay, lebih kurang macam tu lah. 6.4 kilowatt. Okay. Jadi kalau you bandingkan antara semasa dia nak naik dekat sini, okay, semasa 8 second dan 10 second, okay, sebenarnya semasa operation tu, walaupun dia punya TII tu kosong, yang ni lebih tinggi, okay, power yang diperlukan lebih tinggi semasa operation berbanding semasa dia 8 second. Okay, sebabnya omega I dia tu dah naik 31.25. Okay, 31.25 radian per second. Okay, sebab tu you punya PI tu dia lebih besar berbanding jika dia semasa dia 8 second. Okay, jadi yang ni jawapan dia 64 6.4 kilowatt. Okay, 6401.25 watt. Okay, jadi ada soalan dekat situ, which operation requires more power? Okay, yang mana lebih efficient? Okay. Untuk N overall tu you guna formula ni. Okay. Okay, masukkan nilai ni nanti you kira lah. Jadi yang lebih efisien sebenarnya adalah semasa operation. Okay, semasa operation. Dan yang lebih banyak guna power, okay, yang banyak guna power adalah semasa operation juga. Okay, dia semasa operation. Dan yang lebih efisien pun adalah semasa operation. Lebih efisien adalah semasa operation. Okay, semasa operation.
P-O-P-I. P-O sebanyak P-O O. Lebih efisien. Itulah lebih efisien pun adalah semasa operation. Okey? Okey, ada soalan? Okay, itu saja untuk example yang kedua. Ada pertanyaan?